Apa dia kata? Tu illa tu. Illa bagi qadhiyah sebelum ni. Maksudnya bila keluar darah kita hukum haid. Tetapi dalam surah ini keluar darah kita tidak hukum sebagai haid. Tu illa tu. Faham? Fakulluhu haidun. Semua itu haid illa. Jadi itu dia punya mustasna minhu. Faham tak? Fakulluhu haidun sebelum ni. Apa ibaratnya? Fakulluhu haidun illa. Semua itu haid kecuali illa an yakuna 'alaiha baqiyatu tuhrin. Kecuali bahawasanya adalah berbaki ke atas dia itu suci. Belum sempurna lagi 15 hari. Ini misalnya kita telah bahaskan sebelum ini. Bagaimanapun kita mesti dapatkan suci itu 15 hari. Sekiranya belum berlalu suci 15 hari lalu datang darah, maka darah itu belum boleh dipanggil haid. Kerana haid dia hanya akan datang selepas suci sempurna. Selagi suci tidak sempurna ia tidak dipanggil haid. Misal, kaf ni misal. Apa contoh orang yang masih berbaki atas diri dia itu sekurang-kurang suci ataupun suci. Contoh. Ka'an ra'at salasata ayyamin daman thumma Ka'an ra'at salasata ayyamin daman. Ka'an ra'at salasata ayyamin daman. 3 hari darah. Kemudian thumma 12 naqa'an. Kemudian 12 hari tak keluar darah. Lagi Thumma salasata daman thumma qata'a. Thumma salasata daman thumma qata'a. Nampak kan? Tulis 3 sebab 12 3 garis, 12 tak ada garis. 3 keluar darah, 12 tak keluar darah, naqa', dan 3 keluar darah. 3 2 3 kan? 3 12 3 12. Okey. Sudah tentulah persoalan di sini yang ingin kita tanya 3 yang kedua. 3 yang pertama apa dia? Haid. 3 yang kedua datang semula darah. Kalau dipakai kaedah tadi, selagi darah keluar dalam masa 15 hari, maka dia adalah haid. Maka dalam surah ini adakah boleh dihukum haid? Dia keluar dalam tempoh darah. Maka jawapannya baca. Fasalasatul akhiratu damun fasadun. Faham? Fasalasatul akhiratu damu fasad. Bukan damun fasad. Fasalasatul akhiratu damu fasad. 3 yang terakhir itu darah fasad. Sebab apa? Kalau kita nak jadikan dia itu haid, dalam masa yang sama kita hukum 3 yang sebelum tu pun haid. 3 yang pertama haid, 3 yang kedua haid, di tengah-tengah tu ada 12. Kita orang apa? Suci. Maka tak cukup. Tak cukup sekurang-kurang duduk, sekurang-kurang suci. Maka kita mesti dapatkan sekurang-kurang suci. Ada berapa baki lagi sekurang-kurang suci? 3 hari. Darah selepas 12 berapa? 3 juga. Maka yang 3 akhir itu kita hukum dia sebagai istihadah, dan orang itu dikira sebagai suci, dan darah itu bukan haid, dipanggil damu fasad. Damu fasad, damu istihadah. Betul? Zakaru dalika fi syarh muhadzabi mufarriqan. Zakaru dalika fi syarh muhadzabi. Zakaru ke zakara? Zakara dalika fi syarh muhadzabi mufarraqan.
Mufarriqan ke mufarraqan? Ada maf'ul depan tu? Ha? Zalika. Maksudnya dia adalah hal kepada zalika. Zakaru, zakara. Dah salah lah. Zakara al-Imam an-Nawawi zalika, masalah ini dalam syarah Muhadzab hal keadaan mufarraq. Maknanya berpisah-pisah. Tempat ni. Contoh yang kita bagi sebelum ni, kita andaikan lepas 12 itu dia keluar darah lebih daripada 3 hari. Misalnya 7 hari. Maka 3 hari itu kita ambil untuk takmilan li at-tuhri, baki itu kita bagi dia jadi haid. Tapi di sini contoh yang diberikan tepat je 3 hari. Maka selepasnya itu hukumnya lah suci kerana darah tidak keluar. Faham kan? Masalah takmilan li at-tuhri. Dia ada khulasah masalah ni dalam kitab Pak Kiai. Ada berapa surah. Kita tengok, kita campur dengan belakang ke kita campur dengan yang depan. Kalaulah 12 itu dicampur dengan belakang jadi berapa? Jadi 15. Kalaulah nombor yang kat tengah tu dicampur dengan belakang, dia tak jadi 15. Faham tak? Contohnya nombornya adalah 11. 3 campur 11 baru 14. Kemudian ada 3 lepas tu. Faham tak? 3. Macam mana pula? Nombor kat belakang tu dia tak cukup 15. Tak cukup 15. Campur dengan belakang tu tak cukup 15. Jadi macam mana pula? Maknanya macam mana tu? Maksudnya adakah kita hukum 1 tu daripada 3 tu? Kan 1 tu daripada 3 tu kan keluar hari ke-15. Keluar hari ke berapa? Ke-15. Jadi bila dia keluar hari ke-15, dia masih keluar dalam putaran haid. Jadi adakah kita kata di sini kita ambil 1 tu, kita jadikan dia haid, dan 2 tu kita jadikan dia sebagai istihadhah. Dia jadi lain pula, dia panggil takmilan lil haid. Macam mana? Itu nanti kita baca dalam bawah. Kita nak cari tu tentang masalah ni. Okey, seterusnya. As-sufratu wal qudratu haidun fil asah. Was-sufratu wal qudratu haidun fil asah. Masalah sufrah qudrah ni adalah masalah khilaf. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf, dengan mazhab luar petah lagi. Faham? Masalah darah yang keluar warna kuning, warna keruh. Khilaf ni berlaku bila dia keluar ibtidaan. Faham? Dia terus kuning ataupun dia terus keruh. Kalau dia adalah darah hujung tu maksudnya mula-mula hitam, betul merah, betul cair. Dah hujung-hujung tu keruh. Maka dia masih merupakan apa? Lanjutan daripada sebelum ni. Khilaf menjadi ketara apabila dia keluar secara mustaqil. Maknanya perempuan itu mendapati keluar cecair berwarna kuning dan berwarna keruh. Adakah itu dikira haid? Adakah dikira sebagai haid? Baca. Was-sufratu wal qudratu Ay kullu minhuma haidun fil asah mutlaqan. Kullu minhuma haidun. Kullu min as-sufrati wal qudrati haidun fil asah. Lagi? Li'annahu al-aslu fima tarahu Mutlaqan. Faham mutlaqan? Sawa'un kanata fi ayyamil haidhi am kharajata mustaqillatain. Ada yang sebelum selepas ni. Okey, nanti kita baca.
Faham tak? Mutlaqan ni sebab dia ada dua keadaan kuning dengan keruh ni keluar. Satu dia keluar dalam tempoh haid. Maksudnya lepas darah kuat, kat hujung tu dia kuning, kemudian hujung lagi keruh. Itu tak silap saya tak ada khilaf. Dia adalah darah haid. Yang ada khilaf ini adalah yang dia keluar terus kuning, terus keruh. Itu yang dimasukkan mutlak tu. Sama ada dia keluar dalam tempoh-tempoh haid, hari-hari haid, atau dia keluar secara tersendiri, dia adalah dikira sebagai haid menurut pendapat yang asah. Maknanya muqabil itu adalah pendapat yang mempunyai dalil yang kuat juga. Apakah dalil dan hujah ataupun ilat bahawasanya sufrah dan kudrah itu adalah darah haid? Hukumnya adalah darah haid. Li'annahu al-aslu fima tarahu al-mar'atu fi zaman imkan. Dia ada satu dipanggil zaman imkan. Satu zaman maksudnya ayyamil haid. Zaman imkan tu maksudnya dalam usia seperti itu, maksudnya sudah sampai 9 tahun, mungkin sahaja darah haid keluar pada dia. Maka kita dah terangkan, asalnya kalau keluar sahaja daripada kemaluan dia, kita hukum haid. Kerana dia keluar pada zaman yang mungkin keluar haid. Walaupun dia keluar itu dengan warna yang biasanya itu bukan warna darah. Faham? Darah ni merah, hitam. Tapi ini yang jadi khilaf sebab dia punya warna tu. Sufrah, kudrah. Kalau dia merupakan lanjutan, maka dia itu lebih difahami kenapa dihukum sebagai haid. Dia adalah proses peralihan daripada kuat kepada lemah, sehingga akhir sekali keruh, kemudian langsung putih, tak ada apa-apa. Tetapi kalau keluar terus kuning, sedangkan warna kuning dan warna keruh ini bukan warna darah manusia lah, maka bagaimana? Maka dia punya antara dia punya hujah dia adalah li'annahul asal. Dia ada hadis masalah sufrah kudrah, kerana dia adalah asal. Maksud asalnya pada apa yang perempuan tengok. Maksudnya keluar fima tarahul mar'ah, ay fima tarahul mar'ah yakhruju min farjiha. Pada barang yang melihat akan dia oleh perempuan, apa dia barang tu? Keluar daripada kemaluan dia. Asalnya benda itu adalah haid. Li'annahu ay li'annal haidha al-aslu. Kerana sesungguhnya dia tu haid itu adalah asalnya. Maka kita hukum asalnya yang keluar itu haid. Faham? Lagi pada zamanil imkan. Lagi Wasani la. muqabil, wajah yang kedua mengatakan la. Maksudnya la yakunu haidan, bukan haid. Li'annahu laysa ala lawni tamil mu'tad. No, dia punya ilat dia. Dia punya ilat dia kata li'annahu ma dhukira min as-sufra wal qudrah. Li'annahu apa? Li'anna ma dhukira min as-sufrati wal qudrati laysa ala launi dami. Dia bukan atas warna darah yang biasanya. Laisa ala launi dami yang biasanya. Illa fi ayyamil adah. Jadi kuning dan keruh itu dia bukanlah kebiasaan warna darah pada bukanlah kebiasaan warna darah kecuali pada hari-hari adat. Faham? Hari-hari keluarlah. Sebab itu saya sebut tadi, khilaf ni ialah dia bila dia keluar terus. Muqabil asah ni pun setuju sufrah kudrah ni kalau dia keluar sebagai lanjutan darah, maka dia adalah haid. Yang dibahaskan ini dia keluar secara mustaqil. Faham? Li'annahu laysa ala li'annahu ay li'anna ma dhukira min al-sufrati wal qudrati laysa ala launi damil mu'tadi illa fi ayyamil 'adati fa huwa fiha haidun ittifaqan. Nampak? Jadi kita dah pernah jelaskan dulu, ada satu istilah dia panggil mahallul khilaf. Bila tidak diperhatikan dalam syarah ke dalam ulasan ulama, mungkinlah kita menganggap khilaf al-wajhan ni secara mutlak. Maknanya kuning dengan keruh yang keluar pada hari adat pun ada khilaf juga. Tak, dia tak ada khilaf. Dia ada khilaf adalah
saya sebutkan tadi. Faham? Ittifaqan, dia kata tanpa khilaf, kalau dia keluar pada hari-hari adat, bahawasanya dia adalah darah haid. Kemudian وقيل يشترط في كونه حيضا في غيرها تقدم دم taqaddumu تقدم دم قوي دم قوي دم قوي في سواء taqaddumu دم قوي taqaddumu تقدم دم قوي Damu jadi apa? Lepas taqaddum. Ha? تقدم دما Daman. Ada alif ke? Ha? Waqila baca. Ada satu wajah dhaif pula kata. Dia tambah lagi satu wajah pula. Faham? Maknanya dia jadi 3 wajah. Bahkan dalam majmu' Imam Nawawi itu ada 6 pendapat mazhab Syafi'i tentang masalah sufrah qudrah ni. Pendapat pertama dah sebut, pendapat kedua dah sebut, ini yang ketiga. Dia tafsir pula, dia tak mutlak. Disyaratkan untuk sufrah dan qudrah itu dihukum sebagai haid, taqaddumu, mendahului oleh apa? Oleh darah yang kuat. Idza taqaddumu apa tadi? Wa yustaratu, wa qila yustaratu وقيل يشترط في كونه حيضا في غيرها fi ghairi ayyamil 'adati. تقدم دم قوي Dami دم قوي damin qawiyyin. دم قوي من سواد أو حمرة عليه Umratin alaihi. Lagi وقيل ada wajah keempat lah. 6 semua dalam majmu'. Wa qila وتأخره عنه wa ta'akhuruhu anhu. Dan tambah lagi syarat. Wa ta'akhuruhu ay ta'akhuru damin qawiyyin anhu. Andulah an ma dzukira min as-sufrati wal qudrah. Lagi وعلى هذين يكفي wa ala hadaini al-wajhaini يكفي أي قدر من القوي wa ala hadaini al-wajhaini, maksudnya wa in jaraina ala hadaini wajhaini, kalau kita berjalan atas 2 wajah ni yang diletak syarat. So maknanya dalam mahalli sebut 4 wajah tentang sufrah qudrah. Sufrah qudrah adalah darah haid mutlaqan, pendapat pertama, tanpa tafsir. Pendapat kedua, dia adalah bukan darah haid kalau dia keluar luar daripada adat. Kalau dia keluar dalam adat, dia adalah haid. Yang ketiga, dia hanya dihukum sebagai haid kalau dia keluar selain daripada adat, didahului oleh darah kuat. Pendapat yang keempat, di samping syarat tadi, tambah satu syarat lagi. Juga selepasnya darah kuat juga. Maknanya dia dikepung oleh 2 darah. Barulah dia jadi sebagai apa? Sebagai haid. Jadi pendapat mu'tamad ni lagi senang lah nak hafal. Senang hafal. Sufrah qudrah haid. Bas. Lagi? وقيل Ada lagi qil. Maksudnya di bawah 6 lah tu. Wa qila لا بد من يوم وليلة wa qila la budda min yaumin. Maksudnya tidak dapat tidak apa? Ai fi kauni. Fi kauni damin qawiyyin. Fi apa? Fi hisbani damin qawiyyin haidan min yaumin wa lailah. Pendapat yang kelima pula menyebut tidak dapat tidak. Ditakdirkan dalam apa yang tak dapat tidak, ai fi hisbani damin qawiyyin haidan. Dalam fi hisbani as-sufrati wal qudrati haidan, kan? Tidak dapat tidak, darah kuat itu dia mesti keluar sebelum tu sehari semalam. 2 pendapat, yang ketiga keempat tak perlu sehari semalam, asalkan keluar je. Asalkan keluar je darah kuat sebelum tu, dah cukup sufrah qudrah itu dihukum sebagai haid. Yang kelima ni pula kata kita perlukan sehari semalam dam apa? Dam qawi, barulah sufrah qudrah itu dihukum sebagai haid. Lagi
هذا ما في روضة وأصلها. Semua perkara ini dinyatakan dalam Raudah. Boleh tengok senarai pendapat ni. Kemudian وفي شرح المهذب لا فرق في جريان الخلاف بين المعتادة بين المبتدئة والمعتادة. Ini dalam kitab Raudah. Dalam kitab Majmu' pula baca wa fi syarhil muhadzabi لا فرق في جريان fi jarayanil khilaf الخلاف al-mazkur fil matni yang disebut dalam matan tadi tu. Khilaf apa? Adakah sufrah dan qudrah itu haid ataupun tidak? Khilaf tu, khilaf yang dia haid ataupun tidak itu tak ada beza. Dalam syarah Muhazzab mengatakan di antara بين المبتدئة والمعتادة. bainal mubtadi'ati wal mu'tadati. Sama ada perempuan itu mubtadi'ah dan sama ada perempuan itu mu'tadah. Dia mubtadi'ah ke? Maksudnya baru pertama kali keluar darah, terus nampak kuning, ada kuning, ataupun dia dah biasa keluar, tak ada beza. Hukum ni sama. Semua tafsil tu, itulah tafsil dia. Lagi وحكاية وجه الواقع في أيام العادة باشتراط تقدم دم أسود أو أحمر عليه معترضا بذلك على الرافعي وغيره في نفيهم الخلاف فيه. وحكايته وفي شرح المهذبي baca lagi sekali. وفي شرح المهذب لا فرق في جريان الخلاف بين المبتدئة والمعتادة. وحكاية وجه في الواقع في أيام العادة باشتراط تقدم دم أسود أو أحمر عليه معترضا بذلك على الرافعي وغيره في نفيهم الخلاف فيه. Maksudnya dalam kitab Syarah Muhadzab ada hikayat wajah tu. Wajah apa? Maksudnya ada satu wajah yang meletakkan syarat. Terdahulunya darah apa? Darah kuat sebelum dan selepasnya. Jadi perkara ni Imam Rafi'i menafikan ada khilaf padanya. Maka Imam Nawawi telah menghikayatkan itu untuk intirat, mengatakan tak, memang ada wajah yang macam ni, yang meletakkan syarat macam ni. Kalau tak, dia tak dihukum haid. Ini semua adalah masalah teknikal dalam penukilan khilaf dalam mazhab Syafi'i. Dia biasa sebelum ni pernah berlaku, iaitu Imam Rafi'i menafikan bahawasanya masalah ni ada qaul ni ada dalam mazhab, dan Imam Nawawi isbatkan, ataupun isbatkan tapi Imam Nawawi nafikan. Itu semua dipanggil ilmu nakal mazhab. Yang kita dah sebut dah, maksudnya mazhab ni dia riwayat. Kalau orang tu dia betul-betul mahir mazhab Syafi'i, maksudnya dia tahu semua riwayat yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu nantilah nak hafal semua riwayat, hafal yang mutamad. Peringkat ni hafal mutamad dan wajah-wajah yang asal yang disebutkan dalam Minhaj. Tapi dia punya hujung dia Majmu', baca Majmu', tengok pelbagai nukilan. Sebab mazhab ni bila kita sebut kita bermazhab, maksud kita taklid. Taklid itu maksudnya yang ada lah, yang ada, yang ulama kita telah fatwakan, telah ijtihadkan. Kita tahu, oh dalam masalah ni ada khilaf, serta ada khilaf jenis apa, ada berapa pendapat, faham, muktamadnya apa. Itu semua adalah ilmu khilaf dalam mazhab. Seterusnya, daripada banyak-banyak pandangan ni, kita dah sebut tadi kan, sufrah qudrah ni senang nak hafal sebab dia tak ada apa-apa syarat. Muqabil dia pun senang juga nak hafal sebab dia tak ada apa-apa syarat. Faham? Muqabil dia pun senang hafal sebab dia tak ada tafsir. Dia tak ada dengan syarat. Itu maksudnya pendapat mutlak. Pendapat pertama isbat mutlak, pendapat kedua nafi mutlak. Pendapat ketiga, keempat, kelima itu semua ada tafsir. Dengan syarat ni, dengan syarat ni, dan seumpama, dengan seumpamanya. Terusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in 'abarahu barulah masuk pada perkara istihadah. Tengok yang tu, yang berapa? 3 kan?
Apa dia punya surah dia? Hmm? Hmm? 3 surah. Masalahnya 2. Macam mana ibarat ni? Jika ada seorang wanita mengeluarkan darah yang sudah memenuhi syarat-syarat haid. Ini sudah diusahakan untuk di fotokopi. Sudah. Fotokopi. Kopi. Photostat dah. Photostat. Okey. Baca. Jika ada seorang wanita mengeluarkan darah yang sudah memenuhi syarat-syarat haid. Sekiranya perempuan dia keluar darah yang memenuhi syarat-syarat haid, paling basic dah 24 jam. Kemudian disuci lama dia suci. Nanti kita akan tulis. Lamanya tidak sampai genap. Dia suci tu, lama dia tu tak sampai genap 15 hari. Ni biasa berlaku ni. Jadi betul-betul kena tahqiq dia punya surah dia. Dia tak banyak pun, tapi tahqiq faham betul-betul. Isu dia suci tak sampai 15 hari keluar darah balik. Darah balik tu macam mana nak kira? Tetapi jika lamanya waktu mengeluarkan darah ditambah dengan lama waktu suci. Kenapa ada tetapi pula sebelum tu? Apa sebelum tu ibarat dia? Kemudian dia suci, lamanya tak sampai genap 15 hari 15 malam. Itu dia punya surah besar dia. Suci tapi tak sampai 15 hari 15 malam. Maknanya tidak sampai sekurang-kurang suci. Tapi jika lamanya waktu keluarkan darah. Tetapi itu dia tanya soalan tetapi itu apa munasabah dengan ayat sebelum tu? Mungkinlah maka fatafra. Fatafra lah maka jika lamanya waktu keluarkan darah ditambah dengan lama itu kaedah dia. Ni kaedah ni kena hafal. Dia kata maka jika apa? Lamanya waktu mengeluarkan darah. Waktu mengeluarkan darah ditambah dengan lama waktu suci. Waktu mengeluarkan darah dengan waktu suci sudah lebih 15 hari. Maksudnya dia kan tengah. Naqak tu ada kat tengah. Kita tambah dengan belakang dia. Kalau kita tambah dengan nombor belakang tu melebihi 15 hari 15 malam. Contoh, dia keluar 5 hari, kemudian dia suci 11 hari. Dia naqak. Jadi 11 campur 15 dah 16. Itu maksudnya kita campur dengan belakang. Kalau campur dengan belakang tu dia melebihi 15 hari, maka sudah lebih 15 hari 15 malam. Kemudian dia mengeluarkan darah lagi, yang lamanya jika ditambah dengan lama waktu suci sebelumnya tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Okey. Maka darah yang awal, iaitu darah sebelum suci, disebut darah haid. Darah yang kedua, darah setelah suci disebut istihad. Jadi dia tambah satu lagi syarat. Dia ada beberapa kemungkinan, ihtimalat. Bila belajar fiqh ni dia ihtimal. Ihtimal. Sebenarnya ihtimal ni punca daripada otak mantik lah. Taksim. Sampai dalam surah pun ihtimal, wazan ihtimal. Kalau tak wujud dalam bahasa Arab kan. Dia buat juga ihtimal. Okey. Jadi kita campur dengan nombor belakang, dia tak sampai 15 hari. Dan kita campur dengan depan pun, kita campur dengan belakang dia melebihi 15 hari. Dan kita campur dengan depan tidak melebihi. Dua syarat. Apa? Campur dengan nombor belakang melebihi, campur dengan nombor depan tidak melebihi. Contohnya apa? 8 10 5. Jadi kita letak 8, kita undur belakang, tambah 8 campur 10 18 lebih. 8 campur 5 berapa? 13. Tak sampai. Cukup syarat. Bila cukup dua syarat ni, maka kaedah dia darah sebelum naqak itu dihukum sebagai haid, darah selepas itu dihukum sebagai istihadah. Faham? Darah ni istihadah. Darah kita tak panggil suci. Istihadah itu perkataan dia. Kemudian lagi darah yang pertama 8 hari haid, darah yang kedua 5 hari istihadah.
Lagi seterusnya. Jika ada seorang wanita keluarkan darah yang sudah memenuhi syarat haid, kemudian disuci lamanya tak sampai 15 hari. Okey, dia patah balik. Itu asal masalah. Kemudian Tetapi jika lama waktu mengeluarkan darah ditambah dengan waktu suci sudah lebih. kalau tambah dengan belakang tu lebih. Sama juga macam tadi, lebih. Kemudian dia mengeluarkan darah lagi, lamanya lebih dari 15 hari 15 malam. Atau jika lama waktu mengeluarkan darah ditambah dengan waktu suci sebelumnya lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang awal disebut haid dan darah yang nombor 2 menjadi penyempurna pada sedikit suci, disebut darah istihadah. Istihadah. Kemudian selebihnya jika memenuhi syarat haid maka disebut haid lagi. Kenapa dua surah tu macam tak ada beza je? Kalau yang pertama darah yang kedua tu cukup. Dah, yang kedua kan dibagi dua surah. Tetapi kalau yang pertama kemudian dia mengeluarkan darah lagi, lamanya lebih. lamanya lebih. 15 hari 15 malam. Lamanya lebih 15 hari 15 malam. Kemudian atau nanti ada nombor dia. Jika lama waktu mengeluarkan darah ditambah dengan waktu suci sebelumnya lebih dari 15 hari. Kemudian maka darah yang awal disebut haid, darah yang nombor 2 menjadi penyempurna paling sedikit. takmilan lil haid. Okey, seterusnya. Penyempurna paling sedikit suci iaitu 15 hari 15 malam, darah istihadah. Kemudian selebihnya jika memenuhi syarat haid maka disebut haid lagi. Okey. Contoh Tulis contoh. Contoh yang paling penting ni haid. Macam belajar matematik lah, dia latih tengok contoh, dia bagi jawapan. Kemudian kalau darah 9 hari 9. Darah 9. nafak 11 naqah 17 darah. 17 darah. Okey. Sekarang ni bila berdepan macam ni kita okey, sekarang ni kita nak guna formula mana? Kembali. Kita guna formula yang disebutkan tadi. 11 campungan belakang melebihi. Sebab 9 campur 11 sudah lebih. Dia 20 hari. Kemudian 11 campur 17 ataupun 17 tu sendiri lebih 15 hari. Itu yang dikata surah tu. Darah yang keluar kali kedua tu lebih 15 hari. 17 hari. Maka 9 semua haid. 9 haid. Tak? 9 tu memang haid lah. Nak hukum suci kenapa pula kan? Lagi? Kemudian permulaan darah kedua 4 hari istihadah. Permulaan kita ambil daripada darah kedua tu berapa jumlah hari yang menggenapkan 15 hari. Jadi 11 berapa hari menggenapkan 15 hari? 4. Ambil 4. Contoh je. Jadi belah 2 macam hari tu. Belah 17 tu 2. 17 tu belah 2. Okey, bubuh 4. 17 tolak 4 13. Belah macam tu, maka 4 istihadah. 4 tu istihadah Sebagai penyempurnaan paling sikit. takmilan lil haid. Ini masalah takmilan lil haid. 11 tu S suci. 11 suci. Kemudian 13 itu 13 selebihnya 13 haid. haid, faham? 13 tu kita hukum haid sebab cukup syarat haid. Keluar lebih daripada 24 jam. Lagi? Surah yang kedua, Surah yang lain pula. surah darah 7 hari, 7 suci 13. suci 13. 7 campur 13 20 kan? Dah cukup dah itu syarat. Dengan dicampur dengan yang belakang, dia kurang daripada dia melebihi 15 hari. Kemudian 6 hari darah. 6 hari. Jadi 6 hari darah ni dia punya formula dia apa? Bila dicampur dengan darah yang selepasnya juga melebihi 15 hari. Masalah yang baru baca tadi, darah yang keluar lepas tu sendiri lebih 15 hari. 17 kan? Yang ini dia campur dengan suci tu lebih 15 hari. Sebab 13 campur 6
Berapa? 19. Maka Maka darah pertama 7 hari haid. 7 hari haid. Okey. Permulaan darah yang kedua selama 2 hari istihadah. Istihadah. Kita ambil daripada 6 nombor yang mencukupkan 15 sebagai tambahan kepada nombor tengah tu. Maka Istihadah sebagai dua. pengguna pada sedikit. 2 lah, belah 2. Dan selebihnya 4 hari haid. Haid. 4 hari haid. Okey. Bas. Tambahan. Tambah lagi. Yang mula-mula kita tulis tu, surah yang lain. Padam. Yang mula-mula atas tu 3:12. Okey. Jika darah yang kedua mulai keluar lagi dalam lingkungan 15 hari, dihitung dari awal darah yang pertama, maka hukum ditafsir seperti penafsiran dalam bab istihadah yang lalu antara darah kuat dan darah lemah. Lagi? Itu contoh 496. 496. Ni lain pula. 496. 9 campur 4 tak sampai 15 hari. Dia masuk bab istihadah. 496 tak sampai 15 hari. 9 campur 6 lebih 15 hari. 4 campur 9 baru 13, tak sampai 15 hari. 9 campur 6 lebih 15 hari. 15 hari. Maka berapa? Dari tafsir. Tafsirnya seperti dalam bab istihadah yang lalu antara darah kuat dan darah lemah. Ada 2 surah. 1496 4 kuat, 9 dengan 6 lemah. Nantilah kita baca bab istihadah nanti. Ada satu lagi 4 2 darah lemah, 9 tak ada darah, 6 darah kuat. Maka haidnya 6 yang akhir. Itu masalah darah dia keluar berbagai-bagai kan. Ada lemah, ada kuat. Okey, bas. Dia ambil ni dulu contoh yang diberikan. Kemudian kita baca sikit. Ni ibarat Arab dia ada kan? Baca. Buya Mustasyidin ni. Nanti tulis susun sikit. Ruang banyak pakai. Ruang banyak baki. أن